Okay, so nampak tak? Dia punya. Boleh. Alright. Okay, so dekat sini. Okay. So dekat sini saya dah ada share dekat awak kita punya nota ataupun slide note barulah untuk chapter elektronik. So saya dah go through syllabus KSSM ni. Dia untuk chapter ni sama dengan KBSM. So sebab tu saya boleh share terus nota dekat awak. Sama. Apa yang kita nak belajar sama. Transistor ada kita ada belajar semiconductor, transistor. Okay, so kita akan belajar slowly ya chapter ni sebabnya mesti ramai nanti yang susah nak relate. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Laila dah masuk. Okay, so Dr. Abdul Kalam pernah berkata, dear students. Siapa Dr. Abdul Kalam ni? Pengasas kalam jama'i. Ya je kamu. Menipu. Okay. So dia kata, look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dreams and work. Dia kata apa? Aku pun tak tahu. So dia nak kata apa ni? Kita we are not alone. Adakah kita tengah berada bersama makhluk asing? Okay. So dekat dalam chapter ni saya dapat tahu ataupun saya tahu awak dah belajar CRO. Ingat tak CRO? Cathode Ray Oscilloscope yang awak belajar dalam sains di mana kita boleh tengok bentuk wave tu. Ingat tak? Ingat. Tak ingat. Minum kopi Minum kopi dulu. Tak ingat. Alah. Yang kita akan masukkan AC current, DC current, lepas tu kita tengok bentuk wave dia. Oh, ada. Lepas tu dia punya screen tu dia macam TV kecil. Lepas tu screen dia warna hijau. Lepas tu ada macam kertas graf dekat dia punya surface of the screen. Yang eksperimen tu kena buat dalam gelap tu kan? Ya je kamu. Tak ingat. Okey. Mana? Tak ingat, suara pun tak ingat. Saya ingat sebabnya masa tu awak kena belajar benda ni dalam sains dan diajar oleh Cikgu Rashidi ke tak silap I? Betul, ingat. Lepas tu I yang tunjuk kat dia macam mana nak guna CRO. Kalau Cikgu belajar. Jadi apa yang korang belajar dekat dalam CRO tu? Apa ingat CRO? Apa yang masih awak ingat? Tak apalah, aku cerita lah. Okay. Semasa chapter electricity, kita dah belajar pasal current. Betul? Betul tak belajar pasal current? So current ni dia akan terhasil kalau ada pergerakan siapa? Siapa yang bergerak dekat dalam konduktor? Elektron. Very good Akasha. Yes, elektron. Okay, bila kita ada pergerakan elektron, maka kita ada
current yang sedang mengalir. Okay. So hari ni kita nak tengok apa itu thermionic emission. Okay. Fishami dah masuk dah. In the end. Fit. Fit. Abang, Yeah. John. Okay. So, kita nak tengok hari ni thermionic emission. Okay. Alright. Thermionic emission datang dari perkataan thermo. Thermo tu apa? Oh. Thermo is haba. Ionic. Ionic tu apa? Benda-benda yang ion-ion lah. Okay, emission. Emission adalah proses pembebasan. Betul tak? Emit, pengeluaran. Kemancaran. Betul. Okay, so kita nak cakap pasal ion-ion yang terbebas disebabkan termo. Sekejap ada sesuatu. Okey, kelas dia waktu pagi yang begitu mencabar ya. Okey, saya terangkan semula. Kita nak cakap pasal thermionic emission. Thermionic ni adalah pengeluaran ion-ion daripada ataupun disebabkan oleh haba. Okay, so process of emission of electron from a heated metal surface. Jadi dia kata, ini saya rasa awak dah tahu dah. Kalau kita ada satu konduktor, saya cerita konduktor tu dia jadi konduktor sebab di dalam kita punya konduktor ada banyak sangat free electron. So, metal consists of a large number of electron which are free to move. So, maksudnya dia kata konduktor ada banyak sangat free electron. So, semasa dalam room temperature, the electron are free to move but remain inside the metal. The electron cannot escape at the surface because they will held back by the attractive force of the atomic nucleus. Okay? So, even though ada freely move electron, tetapi electron tu tak boleh keluar daripada metal tu sesuka hati. Sebab dia masih lagi terikat dengan kita panggil attractive force of the atomic nucleus. Maksudnya nucleus tu masih lagi memegang. Kita kalau dalam kimia kita panggil apa? Korang panggil kimia dia punya tu? Bond Dia masih lagi bonding. Bond dengan kita punya nucleus. So masih lagi ada orang panggil force of attraction, masih lagi terikat dengan kita punya nucleus. So bila kita panaskan metal, bila metal tu semakin panas, haba kan adalah salah satu energi, betul? So kalau free electron ni tadi tengah menari-nari. Okay, so tiba-tiba kau bagi dia extra energy with all the heat and so, dia akan vibrate and free keluar daripada kita punya metal.
So, bila berjaya keluar je daripada kita punya metal ataupun dia dah tak duduk lagi kat dalam kita punya metal, kita panggil proses itu adalah thermionic emission. Contohnya macam ni. Kalau kita duduk dalam satu kawasan yang terkurung, lepas tu kita kata untuk keluar daripada tempat ni, kita perlukan 10 joule energy contoh lah. So selagi kau tak sampai 10 joule energy, kau tak boleh keluar daripada pagar tu. So once kita dah panaskan dia, dia dah ada more than 10 energy, baru dia boleh lompat pagar tu. Which mean dia boleh keluar jadi free. Free tu di udara. Dia keluar. Faham tak faham? Faham. So bila kita panaskan metal, macam kita bagi dia extra energy lah. Dia tu siapa? Bagi kepada free electron extra energy supaya dia boleh escape daripada metal. So, boleh tengok dulu. Ni adalah, saya rasa awak dah tengok dah benda ni dalam buku teks pun ada dekat muka surat 174. Okay. Ini nama dia cathode ray. Cathode tu apa? Kita dua, cathode dan anode, betul? Anode tu positif, cathode is Negatif. negatif. So elektron adalah bercharge negatif. Betul, ingat tak? Betul, Elektron ingat. bercharge negatif dan rays adalah sinaran. So kita ada sinaran bercharge negatif. Kenapa kita ada sinaran bercharge negatif ni? So sebabnya kita ada satu lampu ataupun satu cahaya yang disebabkan oleh elektron. So elektron ni bersifat negatif. So sebab tu kita cathode rays, sinaran cathode. Okay. So tengok dulu sekejap yang ni. Okey, untuk sinaran katod kita ada satu bentuk macam mentol ni, okey. Okey, kita ada dekat sini. Alright. So tengok pada buku teks tu kita boleh tengok kita mesti ada tungsten filament. Tungsten filament tu dekat sini. Dekat yang macam spring ni kita kena ada tungsten filament. Betul ke saya sini? Okay. Okay, so tungsten filament ni kita akan sambungkan dia dengan power supply. So ini power supply. So power supply ni akan bagi current akan lalu dekat tungsten filament. Alright. Lepas tu kita ada cathode. Cathode. Lepas tu kita ada anode. Lepas tu kita ada satu chamber ni, vacuum chamber. Ni bahagian sini. Yang bulat ni, dalam ni kita kena ada vacuum. Bukan vacuum yang sedut tu maksudnya no air particle at all. So maknanya tak ada udara langsung. Tiada apa-apa, kosong di dalam tu. Okay? Alright. So dekat sini cathode ray ni 6 volt AC current akan masuk pada kita punya tungsten filament dan
Hei, boleh kan ambil? Dia tak potong mana. Okay, so 6 volt AC current akan masuk dekat cathode. So bila current masuk je dekat kita punya tungsten filament, tungsten ni dia adalah konduktor yang sangat tinggi resisten dia. So maknanya bila sangat tinggi resisten, dia akan cepat panas. So awak pernah tengok tak lampu warna oranye yang kita pakai dekat mentol tu? Pernah. Mentol tu lampu warna oranye kan? So kan bila kita tengok dia dekat dalam tu, kita akan nampak satu coil. Satu spring ke, satu apa? Satu wire ke? Yang macam bentuk macam spring. Tu dekat tempat tu. Okay. Itulah tungsten filament. So bila awak tengok bila current lalu, kita akan nampak tungsten tu berubah menjadi warna merah. Sebab apa? Bila current lalu, dia akan cepat panas. So bila panas, barulah boleh berlaku thermionic emission. Barulah elektron boleh keluar daripada tungsten filament. Okay. Lepas tu EHT ni maksud dia extra high tension. Okay, extra high tension ni maksudnya kita bekalkan dia dengan electricity yang lebih tinggi lah. Kalau 6 volt. Kakak salam mami dulu. Salam dulu. Bye. Okay. So, kita ada extra high tension yang kita sambungkan daripada anode. Okay. Awak dah belajar belum gambar ni? Masa alah kalau dah belajar pun tak mestilah tak ingat kan sebab masa form 3 kan, betul tak? Betul. Okay. So, okay. Saya cerita lagi sekali Okay. Okay, so dekat dalam ni vacuum. Alright. So yang macam spring tu nama dia tungsten filament. Okay, tungsten filament dia ada very high resistance tau. So very high resistance means dia akan becomes hot easily. So kita memang nak dia cepat panas. Sebab apa? Panas tu nanti kita nak diberi sebagai tenaga kepada elektron yang ada dalam tungsten filament tu. So memang kita sengaja guna konduktor yang tinggi resistance supaya kita nak cepat penghasilan haba, dan haba tadi tu akan diberikan kepada kita punya free elektron yang berada di dalam tungsten. Kita nak free elektron yang ada dalam tungsten tu berjaya keluar. So macam mana nak panaskan kita punya tungsten? Kita sambungkan dia dengan jumlah current yang tak tinggi lah. So kita ada 6 volt AC current masuk dalam kita punya tungsten filament dan panaskan tungsten filament tu. So once dah panas, so the electron akan berjaya keluar. Okay, nampak elektron dah keluar tu? Okay. So elektron tu dia nak keluar daripada metal tu pun dah guna tenaga. Faham tak? Maksudnya macam korang masuk maze runner kan? Kalau korang tengok cerita maze runner kan? Korang nak keluar daripada maze tu pun dah berlari dah semua-semua kan? So bila keluar saja terus macam faham tak? Maknanya untuk keluar daripada metal tu korang dah gunakan almost all the energy.
Jadi once you dah berjaya keluar daripada metal, adakah elektron tadi tu boleh bergerak dengan sangat laju? Persoalannya di sini, apabila free elektron tu telah berjaya keluar daripada metal, dia dah memang dah betul-betul free. Sekarang ni dia masih ada banyak energi ke tak ada banyak energi? Tak. Tak ada. Ya, dia dah tinggal sedikit. Jadi bila dia dah tinggal sedikit, dia tak boleh bergerak dengan sangat laju. Okey, jadi kita letaklah anode. Okey, so elektron ni, elektron kan bercharge negatif. Elektron kan negatif. Okey, so macam mana kita nak bagi elektron tu boleh bergerak satu arah? Kita letak anode. So kalau awak perasan, anode ni dekat sini dia disambungkan dengan terminal positif. So anode kita ni dia positif terminal. Okey, ni lukisan ni dia macam berbeza sikit dengan dalam buku teks tapi features dia sama. Okey. So anode ni kita sambungkan dengan positif terminal. Jadi kita punya anode ni dia bercharge positif. So elektron ni kan negatif akan tertarik kepada positif. Betul tak? Jadi bila dia berjaya keluar je, dah tahu dah arah tuju nak pergi mana. Faham tak? Bila dia berjaya keluar je, tu dia anode. So elektron ni bercharge negatif. Bila dia berjaya keluar daripada metal, so kita dah beri dia satu panduan di mana, oi, kau elektron yang berjaya keluar. Sini, kau kena datang sini. So anode tugas dia adalah untuk bagi tahu ataupun bagi arah ke mana all the free electron yang berjaya keluar ni nak pergi mana pula lepas ni. So bila kita sambungkan anode tadi tu dengan EHT, extra high tension, kita produce a very high potential gap. Maksudnya macam ni, kalau kita ada dekat sini, kita sambungkan dia dengan katakanlah 100 volt, contoh. So, daripada kita punya cathode sini, daripada sini kosong, dekat sini 100. Maknanya nampak tak perbezaan potensi dia? Very high. Maknanya elektron yang tadi ni akan terarah ke arah anode dengan sangat laju. Dia akan mengalir ke arah anode dengan sangat laju. Kenapa? Okey, bila kita cakap pasal potensi, kita kena membayangkan macam air terjun. Okey? Kan air terjun kan macam ni. Ini, so air terjun ni kan, betul tak? So, lagi tinggi air terjun ni. So, more high. High pula dah. Betul tak? Betul. Air terjun, lagi tinggi perbezaan dia, lagi laju dia jatuh. Okey, kenapa macam tu? Sebab kita kata dekat sini ada perbezaan potensi yang berkaitan gravitational potential energy. Betul tak? Gravitational potential energy. So dekat sini saya nak cerita pasal potential. So lagi beza gap potensi, lagi laju benda tu boleh mengalir. Sama macam elektron ni. So kenapa kita sambungkan anode dengan EHT? Supaya kita nak create a very high potential difference. So dia lain electrical potential energy dengan gravitational potential energy. Kalau gravitational potential energy dia berkaitan dengan height. Tetapi kalau untuk electrical potential energy dia berkaitan dengan berapa volt perbezaan, berapa voltage. Yang ini kena tengok balik dah chapter electricity kan kita dah belajar. So bila kita sambungkan anode dengan extra high tension, kita produce very significant ataupun sangat berbeza potential difference di antara anode dan cathode. Bila elektron keluar, lepas tu tiba-tiba ada
very big potential difference di antara tempat dia keluar tu dengan anode, maka dia akan mengalir laju pergi ke anode. Kiranya macam kita kata anode ni ada tarikan yang kuat lah. Macam bila elektron tu keluar je, dia akan tarik terus elektron. So elektron ni tadi, dia kan dah free, dah tak terikat dengan apa-apa. Jadi dia boleh mengalir dengan sangat laju pergi ke arah anode dan akan menghasilkan satu sinaran. Okey, sinaran ni terhasil daripada banyak elektron, dia bergabung dan bergerak sekali. So kita panggil a beam of electron. Beam tu macam segerombolan elektron. So kenapa segerombolan elektron? Contohnya sebab bila elektron yang berjaya keluar, sekali keluar bukannya seketul dua. Elektron tu kan very small. So bila dia tungsten filament tu panas, banyak elektron yang keluar dalam satu masa. So semua elektron ni tadi akan bergerak sekali ke anode dan akan membentuk a beam of electron. Satu sinaran elektron. Sinaran tu tadi kita panggil cathode ray. Faham tak? Okay, sampai kat sini faham tak dia punya working principle ataupun dia punya Okay, alright. So kenapa kita kena producekan kawasan tu vacuum? Kenapa kita kena pastikan kita punya cathode ray ni dalam dia tu vacuum? Sebab elektron ni very small tau. So kalau kita ada udara dekat dalam tu, dia boleh berlanggar dengan air particle. So kita tak nak ada apa-apa yang mengganggu perjalanan elektron. That's why kita kena hasilkan kawasan itu dalam keadaan vacuum. So bila vacuum, kita akan nampak all the electron boleh bergerak straight sahaja di dalam kawasan vacuum. Yang mana kuning tu, so maksudnya itu adalah pergerakan beam of electron. Bila dalam bekas itu vacuum, kita boleh nampak beam of electron kita boleh bergerak secara lurus tanpa ada gangguan. So bila kita keluarkan udara, kita maksudnya keluarkan semua air partikel supaya tiada apa yang mengganggu perjalanan elektron beam kita. Okay. So dalam buku teks you, dia ada banyak lah kat sini. Dia nak cerita benda yang sama je. So, elektron beam ni, elektron ni ada charge tak? Saja nak cerita lagi sekali. Tak apalah, saya cerita lah. Okay. Cathode ray, so kita kata cathode ray, dia kata thermionic emission can be used to produce a continuous flow of electron in a cathode ray. Okay. Benda yang kita belajar ni, thermionic emission sekarang ni ataupun kita cakap cathode ray ni, dia adalah working principle yang sama macam TV lama. Kalau awak perasan, kita punya TV lama, dia bentuk panjang kan. Kotak, panjang. Dia tebal lah maksud saya. Sekarang kan semua TV dah flat screen. Saya tak pastilah zaman awak ni sempat letak TV yang kotak tu. Ataupun macam sempat. Mak komputer pun dah flat screen dah. Alah, TV yang kotak tu. TV yang kotak tu, kalau siapa yang ada lagi, I should carilah satu kan. TV tu supaya korang boleh tengok. Okay, TV tu, dia pakai konsep cathode ray ni. Dekat dalam TV tu ada tungsten filament, ada apa-apa semua tu. Dia bila elektron tu kena dekat skrin tu, baru dah ada gambar-gambar. Barulah yang apa yang kita tengok tu. Sebab tu bila TV tu, bila kita on, kita akan dengar bunyi macam ni. Macam tu tu. Sebabnya masa ini tu, dia punya tungsten tu tengah dipanaskan. Dan barulah slowly nampak
TV tu makin lama makin terang. Sebabnya lagi lama kita buka TV tu, lagi banyaklah elektron yang boleh dikeluarkan dalam satu masa. So, bila je bawa magnet mendekati skrin dekat TV lama tu, awak akan nampak gambar-gambar tu nanti akan berubah-ubah disebabkan ada medan magnet. So siapa ada lagi TV tu, siapa tak carilah satu kan nak tunjuk kat awak kan. Okay, so thermal emission ni dia macam mana gambar tu boleh produce dekat TV lama, sebab selagi kita ada pemanasan tungsten, selagi tu akan ada flow of electron. So kita kena ada continuous flow of electron. So sebab tu dia kata selagi ada current yang masuk dekat tungsten, selagi itu akan ada proses thermionic emission. So selagi itu ada thermionic emission tu dan proses ini adalah continuous. So dia kata bila cathode disambungkan kepada anode dengan EHT, okey, kalau awak tengok gambar kat atas, kita punya cathode ataupun kita punya kaki EHT, satu dekat sini, satu dekat anode. Awak tengok negatif terminal ni, negatif terminal dekat EHT ni satu sambung pada kita punya cathode. Ni kaki cathode kan? Satu lagi sambung pada kaki anode. So kalau you tengok sambungan ataupun perbezaan potensi adalah very high. Potential difference tinggi di antara cathode dan anode. When the cathode is connected to the anode by an EHT, a narrow beam of fast electron will move to the anode. So, di kita akan ada very fast electron. Fast electron. Kenapa fast electron? Sebab bila kita letak anode tu kat situ, kita dah memberi arah kepada semua free electron untuk pergi kepada satu tempat. So bila elektron dah tahu nak pergi mana, dia akan bergerak dengan sangat laju ke situ. So the beam of electron moving from cathode to the anode, kita panggil cathode rays. So elektron yang free tadi, banyak-banyak tadi tu, dia akan bergerak segerombolan pergi ke anode dan mereka itu kita panggil cathode rays, sinaran cathode. So cathode ray ni digunakan dalam TV, oscilloscope, virtual display of the radar screen. Kalau kita pergi hospital, dekat hospital punya monitor tu semua pakai cathode ray. Semua pakai CRO ni, cathode ray. So EHT ni ingat, dia ni yang menyebabkan sabar tak keluar pula. Okay, so EHT ni lah yang menyebabkan elektron to move fast. Perbezaan potensi ni yang menyebabkan elektron tu untuk move fast. Maksudnya dia ada very high kinetic energy. Boleh? Bila kita letakkan perbezaan potensial tu tinggi, maka elektron tadi tu akan bergerak dengan lebih laju. So dia punya kinetic energy akan bertambah. Okay, boleh? Boleh ke? Alright. Jadi dia kata properties of the cathode ray, kita tahu cathode ray ni adalah datangnya daripada beam of electron. Jadi bila elektron saja, dengar saja perkataan elektron, dia mesti negatively charged. So kita punya cathode ray adalah negatively charged sebabnya dia datang daripada satu kelompok of electron. Lepas tu dia travel in straight line. Kenapa travel in straight line? Sebab dia punya dekat dalam bekas tu adalah vacuum.
Dia straight line because vacuum surrounding. Okay. Sebab tu, bila kita letakkan very high EHT, kita akan ada cathode ray yang travel at a very high speed and have kinetic energy. So dia bunyi kat sini, velocity dia tinggi dan kinetic energy dia pun tinggi. So dia boleh menyebabkan fluorescence. Fluorescence tu adalah sinaran, pencahayaan. Di mana nanti kita akan nampak kinetic energy tu tadi akan ditukarkan menjadi light energy. Sebab itulah kita boleh nampak macam skrin TV lama tu bercahaya. Sebenarnya cahaya tu bukanlah ada lampu kat dalam tu, tak. Sebabnya cahaya itu datangnya daripada kinetic energy daripada elektron tadi tu kita convert kepada light energy. So macam mana nak tukarkan kinetic energy menjadi light energy ni, kena ada satu chemical benda lah. Sekejap ada orang datang. Okey. Fluorescence maksudnya pencahayaan di mana kinetic energy akan being converted into light energy. Penukaran tenaga ini mestilah ada bantuan daripada satu chemical substance lah. So kalau awak perasan dekat ke atas tu, dekat gambar yang saya tunjuk tu, dekat atas tu ada, dekat bulat tu ada warna hijau. Kan? Okey. Yang warna hijau tu, dia punya lapisan tu dia ada satu coating. Coating tu maksudnya kita cat dia dengan satu chemical substance. Okey. So kita akan sapu satu chemical substance pada kita punya fluorescent screen. So dia akan jadi macam skrin hijau lah. So skrin hijau tu nanti ada satu chemical substance. Chemical substance tu lah yang membantu menukarkan elektron tadi tu menjadi light energy, menjadi cahaya. So bila kita tengok dekat daripada depan ni, so bila awak tengok daripada pandangan hadapan kat sini, so this is our eyes, kita akan nampak beam of electron ni macam bercahaya. Macam ada orang suluh. Macam ada orang suluh laser macam tu. Tapi bukannya bercahaya pun elektron tu, tak. Dia sebab kita ada coating yang warna hijau tu, coating tu yang menukarkan kinetic energy menjadi light energy. So boleh? So disebabkan kita punya cathode ray ni bercharge, ada charge negatif, dia akan boleh terganggu oleh electric dan magnetic field. So because of kita punya cathode ray adalah elektron, which mean dia negatively charged. Kan? Cathode ray adalah elektron yang negatively charged. Cathode ray ni dia akan boleh deflected. Deflected ni maksudnya terganggu lah. Dia boleh diganggu oleh
electric field dan magnetic field. Sebab tu saya cakap tadi, kalau you ada TV lama, you ambil magnet mendekati skrin, kita akan nampak distortion ataupun gangguan pada kita punya gambar dekat TV lama tu, dekat skrin tu. Sebab kita punya charge ataupun cathode ray adalah bercharge negatif. Bila bercharge saja, dia mesti akan diganggu, akan boleh terganggu oleh electric field dan magnetic field. Kalau kita punya ray tiada charge, maksudnya dia tak akan terganggu oleh apa-apa lah. Kita dah belajar alpha, beta, gamma, betul tak? Dah belajar nuklear hari tu kan? So alpha bercharge positif, beta bercharge negatif. So bila ada sinaran beta maksudnya ada banyak sinaran elektron. Tapi yang ini, yang dekat cathode ray ni, tenaga dia tak kuat pun. Jadi dia tak boleh tembus kita pun. Faham tak? Jadi dia bukanlah sinaran radiasi. Dia sinaran negatif, sinaran elektron juga tapi bukan radioaktif. Okey? Sebab tu kita boleh je tengok TV. Tak ada pun nanti berlaku mutasi ke apa ke boleh tengok TV tak. So dia selamat. Aras tenaga dia selamat. Okey. Dekat dalam ni saya rasa awak dah pernah buat dah masa form 3 kan? Pakai multis cross, lepas tu pakai magnet, betul tak? Tak pernah? Ya, Haziq. Betul. TV baru dia tak pakai dah thermionic emission. TV baru dia pakai LED. Light emission diode. Dia pakai diode. Dia dah tak pakai dah thermionic emission. Sebab tu dia boleh buat flat screen. Kalau TV tu terpaksa pakai thermionic emission, dia kena buat tebal. Sebabnya kita nak letak apa nama tu? Tungsten lah, nak letak anode lah, nak letak cathode lah. Kalau kita punya TV tu flat screen, so tak payah. Yes, TV plasma dengan TV LED pun berbeza. Plasma TV, dia daripada LED juga. Cumanya, dia punya efisiensi untuk, kalau you belajar kamera kan, kamera, dia ada frame per second tau. FPS. So, kalau plasma dia punya transition of frame per second tu lagi smooth. Sekarang kita ada OLED pula. Kan ada LED TV, sekarang ada OLED. OLED. O tu apa lah, saya tak ingat. Tapi O tu dia lagi jimat elektrik. So TV yang OLED selalunya more than 4K. So dia punya HD, 4K UHD punya lagi cantik. QLED was okay, newest QLED tu dia upgrade daripada OLED lah. Dia sama, cumanya macam TV plasma dengan TV LED sama je, cumanya LED dia punya transition of frame per second tak se-smooth. Dia kan bidang industri ni dia upgrade sikit je, macam iPhone lah, upgrade sikit tukar. Upgrade sikit tukar nama kan, betul tak? So tapi LED dengan OLED dia lain sikit. OLED tu dia lagi smooth, lagi cantik gambar dia. Kalau QLED selalunya dia dekat telefon. So QLED ni dia dekat telefon yang mana kita nak kena bagi dia arahan macam touch screen, macam tu. Tiba-tiba cerita pasal tu kan, screen. Okay. So, dekat sini, tadi kan kita kata dekat dalam ni kena vacuum. Dalam ni vacuum kan? Betul tak? So, sekarang ni, bila tak ada apa-apa, contohnya awak tengok multis cross tu awak tutup dulu. Bila tak ada apa-apa, kita akan nampak elektron ni akan bergerak terus ke fluorescent screen. Okay?
So sekarang tiba-tiba ada Maltese cross yang mengganggu perjalanan cathode ray. So bila ada gangguan, kita akan wujud, contoh ini adalah fluorescent screen. Ni fluorescent screen. Bila tak ada apa-apa gangguan, kita akan nampak cerah je fluorescent screen kita. Tetapi bila ada gangguan, kita akan nampak ada apa? Shadow of our kita Maltese cross. Ni warna hitam lah shadow. Alah, macam you ada lampu suluh, lepas tu you letak tangan. Nanti nampak bayang-bayang tangan, betul tak? Directly kan nampak bayang-bayang tangan dekat dinding macam tu lah. Maknanya kita ada cathode ray yang sedang memancar kepada kita punya fluorescent screen. After that kita letak satu gangguan ataupun satu solid objek lah, Maltese cross ni. Letak Maltese cross. Maltese cross tu nama dia sebab bentuk dia macam tu. Bentuk dia macam cross tu kan, nama dia Maltese cross. Okay, so bila tiada gangguan apa-apa, bila tiada medan magnet ke, tak ada medan elektrik ke, kita akan dapat satu shadow yang berada betul-betul in the center of the fluorescent screen. Okay? Faham tak? Faham tak? Awak boleh bayang tak? Maknanya kita ada satu cathode ray beam, lepas tu kita letak satu objek yang opaque. Satu objek yang legap. Jadi bila cahaya tu bergerak, dia akan ada apa yang kita panggil? Shadow, bayang-bayang yang sama, yang jelas sangat. Lepas tu, dia kata a dark shadow of the Maltese cross is formed on the screen. Dark shadow Kenapa ada shadow? Sebab Maltese cross tu dia menghalang perjalanan cathode ray. Okey. Lepas tu dia kata kalau kita sambungkan dengan EHT. Tadi kita sambung dengan EHT Tadi kita letak 6.3 volt sahaja dekat filament. Bila kita sambungkan filament kita dengan 6.3 volt, kita boleh menghasilkan thermionic emission. Maka dia bolehlah menghasilkan cathode ray, sinaran cathode tu. Tapi dia punya shadow tu tak nampak sangat. Cahaya tu tak cerah sangat. Tapi bila kita sambungkan dengan EHT, kita akan dapat a darker shadow. Tadi beam elektron tu keluar, tapi diorang ni macam nak cakap diorang tak pergi ke anode. Faham tak? Tadi, diorang ni berjaya keluar daripada metal. Tetapi kita tak sambungkan anode kita tu dengan EHT. Maknanya kita tak produce very different potential difference. Jadi, bila elektron tu berjaya keluar daripada metal, dia akan macam macam tu je. Nak pergi mana tak tahu. Tapi dah keluar. Tapi dia akan bergerak je. So dia akan keluarlah beramai-ramai. Daripada metal. Tetapi semua akan pergi ke fluorescent screen, cumanya pergerakan orang tu perlahan. Tapi bila kita sambungkan dengan EHT, kita sambungkan anode dengan extra high tension, kita macam ni. Bila elektron tu dah keluar daripada metal. Nak kena pergi sana. Faham tak? Maksudnya macam ikan lah. Kau bagi makanan yang semua orang akan cinta pergi kat tempat makanan tu, betul tak? So maknanya bila anode tu disambungkan dengan potential difference yang tinggi, semua elektron ni bila keluar je tahu dah nak pergi mana. Jadi diorang ni akan bergerak dengan sangat laju. Keluar, semua ke situ. Jadi kita akan hasilkan a green light yang very bright. Jadi kalau lampu tu lagi cerah, dia akan menghasilkan shadow yang lagi gelap. Alright. So dia kata when EHT supply is switched on, a high voltage is applied between the cathode and anode.
akan menyebabkan elektron to accelerate. So elektron accelerate dekat cathode to anode. Jadi diorang ni akan bergerak sangat laju lah. So these electron are the cathode rays. The cathode rays blocked by the Maltese cross akan menyebabkan shadow on the screen. So the cathode ray travels in straight line. So bila cathode ray travel in straight line, dia akan produce a very sharp shadow. Okay? So the green screen form around the shadow of the EHT power supply is switched on, shows that the kinetic energy is converted into light energy. So bila kita pasang EHT, all the electron akan accelerate ke anode dan lagi akan ada very high kinetic energy. So electron akan accelerate. So dia akan ada high kinetic energy. So bila ada high kinetic energy, dia akan converted into very high light energy. That's why lagi laju kita punya elektron, lagi teranglah cahaya yang terhasil. Faham? Faham. Okey. Bila kita bring a pole of bar magnet near the neck of the tube. Maknanya kita bawa magnet mendekati kita punya cathode ray. Jadi kita akan nampak two shadow are seen. So bila kita nampak kan, so kita akan nampak when a strong magnet is placed, kita akan nampak shadow akan distorted. Shadow akan move and distorted. Dia akan bergerak dan terganggu. Distorted tu akan jadi macam sebelah besar, sebelah kecil. Macam itulah shadow yang terhasil. Bukan multi-cross tu, shadow je. So ini menunjukkan cathode ray deflected by magnetic field. So nanti kita akan carilah video mengenai bar magnet ni So kita kata juga dia akan terganggu oleh electric field, sama juga. Cumanya sekarang ni dia macam beta je, sama je macam beta ray. Okay, so we have dekat sini ada medan magnet yang kedua. Medan magnet pula, medan elektrik yang kedua. Nampak ni EHT2. So EHT2 ni dia letak dekat dalam vacuum. Dalam vacuum chamber tu. So di satu sini disambungkan dengan positif terminal, satu kaki disambungkan dengan negatif terminal. Jadi di antara plate positif dan plate negatif, kita ada satu medan elektrik. Yang ni yang awak belajar masa electricity yang mana kita ada ni. Positif, negatif, positif, negatif yang kita lukis tu. Ingat tak? Yang kita kalau ada, kita ada charge positif, plate negatif. Dia akan jadi macam ni. Ingat tak yang kita lukis tu? Yang awak salah tu dalam exam tu. Ingat. So sekarang ni kita ada macam ni. So di tengah-tengah ni kita akan ada medan elektrik lah, di mana kita akan ada medan elektrik daripada positif terminal to negatif terminal. So sekarang ni kita tahu kita punya cathode ray daripada elektron. Elektron bercharge negatif. Betul. Elektron bercharge. Okey, kalau positif kena macam ni Siti. Okey. So, elektron bercharge negatif. Jadi, negatif akan tertarik ke mana? Ke positif. Jadi, salah Siti. Okey, nampak so kita akan ada
elektron beam tadi, cathode ray tadi akan tertarik ke positif terminal. Jadi dia akan macam ni. Okay, saya padam dulu. Okay, ni positif kan? Ni positif, sini negatif. Jadi kalau tak ada, kalau kita tak buka ni, dia akan bergerak straight sahaja. Sabar. Okay. Ini kalau tak ada EHT, dia akan bergerak straight. Tetapi kalau ada EHT, dia akan tertarik ke atas sini. Lambat pula nak keluar. Macam tu. Jadi kita punya tengah-tengah ni kat sini. Ni kita punya tengah-tengah. Kan? Tadi, ni kita punya tengah-tengah lah. Saya bagi kita punya titik tengah. Tadi kalau tak ada EHT2, dia akan terus pergi ke tengah-tengah. Dia akan terus pergi ke yang saya buat macam ni. Apa lah saya tunjuk ni. Yang saya tanda tebal sikit tu kan. Dia akan terus pergi ke situ. Tetapi bila kita turn on kan EHT2, dia akan pergi deflect ke manakah positif terminal. Kalau kita tukar terminal, maksudnya kita tukar yang bawah pula akan jadi positif, yang atas kat negatif. Dia akan, okey sabar, tukar warna biru. Okey? Okey, kalau dia positif kat bawah, ni positif kat bawah, negatif kat atas, dia akan macam ni. Boleh? Dia akan deflect ke manakah kita punya positif terminal, sebab dia kan elektron. Elektron kan akan tertarik kepada positif. So kita punya elektron ni tak gay. So dia mesti akan tertarik pada different pole ataupun different charges. Hari tu kan saya kan baru join the TikTok kan. Lepas tu kan dia tanya kita punya preference kan. Kita punya nak apa, kita punya nak tengok video apa kan. Lepas tu kan adalah ambil love and friendship. Lepas tu rupanya ramai gila orang yang gay dan lesbian kan. Tu tak dekat TikTok tu. Oh my god. Oh my god. Dah lah macam remaja-remaja, umur-umur awak je. Oh my god, I'm so scared. Dan bukan yang lelaki je, perempuan pun ada kan. Betul tak? Okay. Tiba-tiba culture shock. Okay, so kita punya summary. Dia kata cathode ray are negatively charged. Maka negatively charged akan tertarik kepada positively charged anode. Dah habis. Dah habis ke? Okey, yang ini cover sampai dekat muka surat 178, dekat buku teks 178. Korang boleh tengok ada macam-macam gambar. Baru nak cari ya Aziz ya. Buku teks 178, dia ada gambar yang mana dia tunjuk effect of the electric dan magnetic field. Macam mana effect. Anis. Ya. Saja panggil. So boleh tengok gambar dekat kita punya gambar dekat buku teks tu. Kalau ada medan magnet macam mana, kita akan nampak ada double shadow. Dia kata one shadow akan light, one shadow akan deflected. Okay. So apa yang kita belajar ni semua macam teori je. Okay, ni tak payah belajar, saya ni awak dah belajar dah masa form 3. Ni. Inilah CRO. Sekejap. Lambat pula dekat sini. Ni. Yang ni kan? Yang dekat makmal tu kan?
Jadi yang CRO tu skrin dia kat sini ni, kat belakang ni lah CRO dia ni. So bila tak nampak pula kalau warna biru untuk warna merah. Dekat sini lah CRO dia. Ni. Lepas tu apa yang korang nampak ni, yang line korang nampak ni semua adalah disebabkan electron beam. So kita punya skrin tu dia warna hijau. Hijau tu sebab kita ada satu lapisan yang boleh menukarkan kinetic energy menjadi light energy. So apa yang kita nampak cahaya-cahaya tu semua tu adalah disebabkan electron beam. Okay, so bila electron beam tu langgar skrin, dia akan menukarkan kinetic energy menjadi light energy. Maka yang awak nampak macam bercahaya di situ ya. Okay. Okay, yang ni dah belajar. Okay, yang ni dah belajar kan? Time base dengan time base off, time base in, time base off. Boleh? Belajar tak? Belajar tak ingat. Belajar. Belajar tak? Belum. Belajar tapi tak ingat. Belajar tapi tak ingat. Okay. Belum. Je belum. Okay. Tapi yang ni awak dah belajar tapi tak ada dalam silibus. Tak ada dalam silibus tak apa lah. Boleh continue je. Okay. Tak ada dalam silibus. Yang ni dianggap awak dah belajar masa form 3 dah ditanya masa PT3. So marilah kita teruskan. Tak nak cerita lah. Okay. Time base ni. Apa Hafiz Syami ni? Kacau Faris. Okay. Time base ni. Okay. Macam ni. Okay. Nak cerita macam mana? Okay. Awak pernah tak tengok mesin yang mengira skala Richter gempa bumi? Pernah. Dia macam mana Faris? Dia macam tu. Saya cakap Ada dia saya tengok kat TV dia tunjuk. Apa macam mana? Pala tahu. Dia macam satu besi tu. Lepas tu nanti kalau dia bergegar nanti dia akan bergerak. Kalau kuat maknanya dia akan tinggi lah. Kan? Betul? Getah dia macam mana getah dia? Getah dia graf. Betul. Gila lah Faris. Okay. So dia Siapa macam bagi tahu ni tu? je. Betul. Okay. Dia ada satu pen. Okay. Pen tu dia dipegang oleh satu spring tau. So spring tu dia very sensitive to the gegaran. Okay. So we have a paper. Ni paper. Ni mana paper? Okay. Ni paper. Panjang paper? Panjang paper? Kau nampak tak I punya video ni? Nampak. I can see. You see me Not see the screen. You see me I can see now. So this is the paper. So the paper is moving. So the pen is not moving. Dia punya gerak macam gini je pen. So pen ni dia akan gerak macam ni. Kalau gegar. So kita baca pada paper dia punya gegaran. So paper ni dia kena rolling. Dia kena macam tu. Faham tak maksud saya? Alah, paper tu dia kena gerak supaya pen tu tak melukis pada tempat yang sama. Faham tak? Jadi, so macam ni. So time base ni maksudnya kertas tu tak bergerak. Kita punya x-axis tak bergerak. So kita ada, sebab tu kita ada satu dot tu kat situ je. Faham tak maksud saya? Ni, dot ni dia dekat tengah-tengah je.
maksudnya kita punya skrin tu tak bergerak as exist. So kalau skrin ni bergerak, contohnya you ada pen, kertas gerak. You akan dapat satu line, betul tak? So macam tu lah maksudnya yang ini as exist tak gerak. Yang ini as exist gerak. Sebab kita punya as exist adalah time. Ingat tak kita punya graf, sini time, sini voltage lah katakanlah. So kalau kita punya time tu tak bergerak, kita akan ada satu dot dekat situ je. Okay, so you kena anggap time ni macam kita punya paper lah yang bergerak as exist. Okay, so kalau kita punya kat situ saja, situ je. Okay, kalau nak gerak, gerakkan as exist. Baru ada macam ni. Faham tak? Mending dah belajar dah. Faham. Okay, yelah tu Afiq Syami. Betul. Iyalah, cantik kan? Macam Minar Pik. Comel. Macam orang Ganu. Orang kata Ganu kan? Okey dah. Dah habis. Okey, untuk silibus awak tak ada kena kira-kira ni. So kita laju je lah kan. Awak punya tak ada dah benda ni. Benda ni dah masuk PT3 dah. Tapi kalau awak tak ingat tak apalah macam mana nak buatnya. Kalau tiba-tiba keluar soalan, salah dia lah. Okey. Dah habis. Cumanya dekat dalam buku teks. Okey, ada sesuatu ya dalam buku teks. Sabar. Saya akan show dekat awak. Ya, saya cari buku teks sekejap. Okey, mana buku teks dia ni? Okey, muka surat 179. Sekejap tau. Okey, siapa ada buku teks dengan dia boleh buka 179. Alright. Okey, dah jumpa. Contoh mati kudasai Contoh mati kudasai. Oh ya, sure. I dengar bunyi lori tadi, tapi I pergi dah keluar dah. Boleh lah. Boleh. Tiba-tiba termasuk pula masalah rumah tangga kat awak pula. Oi, no hal mah. Oh ya, sure. Lupa pula nak share screen. Aduh. Macam-macam lah. Saya rasa saya dah mokcik lah. Kelas pagi sangat lah. Buat apa kelas pagi sangat ni? Oh, saya tak setuju mah. Berat. Okey. So ini daripada buku teks awak ya. Okey. So di sini ada pengiraan. Dia kata, tadi kan kita dah kata kalau ada sambung dengan EHT, kita punya elektron terpaksa untuk bergerak laju kan. Dia accelerate kan. Kalau accelerate, dia ada very high velocity. Kalau dia ada very high velocity tu maksudnya kinetic energy dia very tinggi lah ya anak-anak. Okey. Lepas tu dia kata electrical potential energy diberi E is equal to EV. Okay. So electrical potential
Tutup pula. Okay. So dia kata electrical potential energy adalah E is equal to E kecil V besar. Okay, E kecil tu adalah charge of electron. So V besar adalah potential difference of the cathode and the anode. Okay, mari kita lihat. So dia kata bila EHT disambungkan, electron are attracted by, lepas tu dia kata as there is no air molecules in the vacuum tube, electron akan accelerate without any collision. Then electron akan achieve maximum velocity. Okay, disebabkan tak ada air particle, no air molecule, maka tiada gangguan kepada perjalanan elektron tadi. So elektron kita boleh capai maximum velocity. Okay, so nak cerita potential energy akan ditukarkan menjadi kinetic energy. Faham? Jadi kalau kita ada 100 potential energy, 100 potential energy tadi tu akan menjadi kinetic energy. Maka berlaku perubahan energi di sini. That's why dia buat potential energy equal to maximum kinetic energy. Jadi bila kita buat potential energy is equal to kinetic energy. Okay, potential energy untuk elektrik adalah EV. So, EV is equal to 1/2 mv square. Sebab kinetic energy adalah half mv square. Yang ni kena ingat, yang ni basic formula. So potential energy je yang baru. Potential energy adalah EV, electric charge dengan potential difference between. So semua benda ni dia dah bagi. So mari kita tengok macam mana contoh soalan. So dia kata example 1 dia cakap, sabar belum keluar. Okey, dia kata figure di bawah menunjukkan electron beam accelerated from cathode to anode in a vacuum. So bila dia bergerak, bila dia cakap vacuum, maksudnya kita punya elektron akan ada maximum velocity. Okey, faham Kalau dia kata vacuum, kita punya electron beam akan ada maximum velocity. Sebab apa maximum? Sebab dia tiada gangguan. Kemudian dia cakap potential difference across the cathode and the anode adalah 550 volt. Banyak 550 volt tu banyak nak dibandingkan dengan 6 volt dekat tungsten tu. Sakit perut pula tiba-tiba. Okey, tak apa, kita teruskan. Lepas tu dia dah bagi dah mass of electron dah bagi, charge of electron pun dah bagi. Kemudian dia tanya, what is the electrical potential energy of an electron? Jadi kita pakai sahaja potential energy is equal to EV. Tengok ni dia kata potential energy is equal to EV. So E dia adalah, ni dah bagi charge of electron 1.6 times 10 to the power of negative 19 darab dengan 550 volt. Senang kan? Jadi dapat berapa potential energy dia? Dah bagi tahu dah. 8.8 darab 10 kuasa 17. Okey, boleh? Senang kan? Senang tak? E tu dah bagi
berapakah voltage across anode dan cathode pun dah bagi. Jadi bolehlah kita cari potential energy. Lepas tu dia kata what is the kinetic energy? So kita kena ingat semua potential energy tadi tu akan ditukarkan menjadi kinetic energy. Jadi dia kata what is the kinetic energy? So kita buat sahaja potential energy is equal to kinetic energy. Maka we have EV is equal to tak payahlah buat macam tu kan. Sebabnya tadi kita dah kira dah potential energy, betul? Jadi equal to 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Betul tak? Kan? Macam tu kan? Seterusnya dia kata, what is the maximum velocity of an electron apabila dia sampai dekat anode? Dekat sini barulah kita keluarkan formula. Boleh ke tak nak buat macam dia buat ni? Boleh ya anak-anak, sebabnya kita dah tahu dah EV dia tu tadi kan is equal to 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 kan? So you terus sahaja cari V dia berapa. So buat je 2 square root of 2 EV M. So dapatlah 1.39 darab 10 kuasa 7 meter per second. Senang tak? Aisyah Cat okey? Okay. Very good. Macam tengok sikit. Oh, hari ni semua orang hadir. Aisyah Izzati okey, Aisyah Izzati. Okay. Faik, are you okay? Faik, you know respond. Baik. Faik, okey tak Faik? Apa macam nak nangis? Baik, bangun baik. Laila okey, Laila. Jang. Macam tak nak dia jawab. Nazhan okey, Nazhan? Nazhan lukis apa tu? Nazhan jangan nak melukis ya, Nazhan. Okey, Suhi okey? Okey. Asyik, tuan cakap campur Asyik. Okey, dah habis. Alright. Okey, so kerja kita buat nombor 4 sahaja. Boleh. Nombor 4 sahaja. Ella boleh, Fik. Ella boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, dah habis masa weh. Ya Allah, korang tak sakut Boleh. kan? Oh ya. Lah. Okey, nombor 4. Okey.